Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan membincangkan tentang latar belakang ilmu, etika dan peradaban. Etika dan peradaban adalah dua konsep yang bergerak seiring. Berdasarkan tokoh-tokoh falsafah seperti Socrates, Plato dan Aristotle, mereka telah membincangkan dua konsep etika dan peradaban ini semenjak tahun 470 hingga 300 sebelum Masihi. Berdasarkan karya Plato iaitu Republik, beliau telah membicarakan tentang konsep teras utama iaitu keadilan dengan fokus pada pembentukan negara dan manusia yang adil. Manakala Socrates pula berpendapat bahawa manusia yang baik akan melakukan kurang masalah atau kemudaratan kepada manusia yang lain walaupun daripada musuh mereka sendiri. Sebagai contoh, pemerintah yang tidak melaksanakan prinsip yang adil dianggap sebagai pemerintah yang gagal, manakala bagi seorang lelaki yang gagah tetapi sering melakukan kesilapan akan dianggap sebagai lemah dan gagal dalam kehidupan. Untuk menjadi pemerintah yang adil, beliau perlu memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai kunci utama. Aristotle pula dalam karyanya Magna Moralia iaitu karya teragung yang menjelaskan bahawa kebaikan adalah pengetahuan sebenarnya telah dipelopori atau diasaskan oleh Socrates. Socrates juga dikenali sebagai pelopor kepada konsep kebaikan moral, iaitu individu yang bertanggungjawab dalam memberi makna kebaikan moral dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Kita akan lihat definisi etika berdasarkan kepada peradaban Barat, India, China dan Arab. Berdasarkan orang Barat, etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud sikap dan adat menentukan tingkah laku sesebuah negara. Etika juga telah ditakrifkan sebagai prinsip-prinsip moral yang menentukan sesuatu tindakan sama ada betul atau salah serta menjadi panduan kepada kelakuan manusia sama ada baik atau buruk. Seterusnya, moral juga telah diambil dari perkataan Greek iaitu moras yang bermaksud adab dan kebiasaan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Moral yang bermaksud konsep atau idea umum yang diterima oleh sesebuah masyarakat mengenai perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia. Bezanya ialah etika lebih kepada teori atau konsep, manakala moral pula lebih kepada perbuatan atau amali. Peradaban India, etika juga dikenali sebagai niti sastra ataupun yang bermaksud sebahagian daripada konsep Ra. Dalam kitab Veda, konsep Ra ini telah ditakrif sebagai perintah, peraturan dan kebenaran yang menjadi prinsip peraturan semula jadi yang diamalkan dalam sistem alam semesta. Selain itu, ianya juga telah dianggap sebagai tanggungjawab utama dalam memastikan perintah semula jadi, moral dan pengorbanan dapat berfungsi dan dilaksanakan oleh manusia. Konsep melaksanakan perintah dan peraturan ini dikenali sebagai dharma, manakala konsep tindakan manusia atau konsep perbuatan manusia yang menuruti perintah dikenali sebagai karma. Kedua-dua konsep ini iaitu dharma dan karma telah menaungi ataupun telah menjadi asas kepada konsep Ra, iaitu menjadi asas utama bagi kepercayaan Hinduism bagi masyarakat India. Seorang ahli falsafah iaitu Confucius merupakan seorang pelopor lihat kepada peradaban India. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang etika daripada perspektif individu, masyarakat, negara dan sejagat. Ia mempunyai 4 etika iaitu individu, masyarakat, negara dan sejagat. Etika individu dikategorikan sebagai falsafah atau gaya pemikiran yang dipegang oleh seseorang individu mengenai kepercayaannya terhadap prinsip moral seperti betul atau salah. Ia mempengaruhi semua ruang kehidupan individu berkenaan sama ada terhadap dirinya sendiri, dengan keluarga, rakan dan masyarakat. Namun, dalam peradaban barat atau timur, pegangan seseorang individu terhadap konsep baik atau buruk, betul atau salah menjadikan panduan kepada mereka untuk melakukan sesuatu tindakan dalam urusan kehidupan seharian. Manakala etika masyarakat pula dirujuk sebagai paduan dan prinsip-prinsip moral yang dipersetujui dan diterima oleh sesebuah masyarakat. Ia juga penting untuk dipatuhi dan diamalkan oleh seseorang individu dalam masalah sesebuah masyarakat. Nilai ini berbeza-beza mengikut amalan, budaya,
agama yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, yang demikian, definisi etika ini juga adalah berbeza-beza mengikut masyarakat yang disebabkan oleh perbezaan nilai yang diterima. Etika negara pula, nilai-nilai etika dan moral yang harus ada yang diamalkan oleh setiap rakyat dalam sesebuah negara, dan pelanggaran terhadap nilai etika dan moral berkenaan akan berhadapan dengan tindakan undang-undang yang berkaitan dalam negara berkenaan. Belo 1990 etika negara, iaitu nilai-nilai etika dan moral yang harus ada dan diamalkan oleh setiap rakyat dalam sesebuah negara, dan pelanggaran terhadap nilai etika dan moral berkenaan berhadapan dengan tindakan undang-undang berkaitan dalam negara berkenaan. Belo pada tahun 1995 menyatakan etika negara ini didefinisikan sebagai sistem moral, peraturan dan tingkah laku di mana setiap komuniti dalam negara berkenaan adalah terikat dengannya, dan sebarang pelanggaran terhadapnya akan berhadapan dengan hukuman undang-undang sedia ada di negara berkenaan. Etika sejagat pula, etika yang diterima dan diamalkan di peringkat antarabangsa. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 195 buah negara yang berdaulat di dunia ini. Ini bermakna terdapat sekurang-kurangnya 195 jenis etika nasional mengikut negara berkenaan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip nilai hidup manusia, iaitu tanggungjawab manusia. Tiada yang paling berharga dalam diri manusia melainkan nyawa mereka sendiri. Justru itu, tanggungjawab manusia ialah menjaga sebaik mungkin nyawa mereka dan juga nyawa pihak lain. Serta, iaitu prinsip etika yang paling utama. Menjaga nyawa diri sendiri dan juga nyawa pihak lain menjadi prinsip etika yang paling utama untuk diamalkan tanpa mengira tempat dan masa. Dalam sesetengah keadaan, misalnya peperangan atau mempertahankan diri daripada serangan pihak musuh, mungkin akan ada nyawa yang terpaksa dikorbankan. Sampai di situ saja yang saya ingin terangkan. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk menerangkan selanjutnya. Baiklah, bagi prinsip kebaikan dan keburukan pula, ianya bersifat subjektif, di mana kebaikan membawa maksud bahagia, seronok, gembira dan semangat. Manakala bagi keburukan pula bermaksud mati, penderitaan, kedukaan dan kepalsuan. Prinsip kebaikan dan keburukan memberi impak kepada diri sendiri dan orang lain. Semua manusia yang menjalankan kehidupan seharian melakukan kebaikan maupun keburukan. Contohnya, seorang pemimpin yang adil dan cekap memberikan manfaat kepada rakyat, misalnya persekitaran yang harmoni dan ekonomi yang kukuh. Daripada pernyataan di atas, ianya merujuk bahawa pemimpin yang adil akan memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada rakyat. Manakala bagi pemimpin yang zalim, ianya menyebabkan sesebuah negara kucak-kacir dan mundur. Prinsip keadilan dan saksama. Keadilan bermaksud melakukan sesuatu di tempat yang sepatutnya, manakala saksama merupakan kesan daripada melakukan keadilan. Pertimbangan wajar diberikan walaupun mungkin ada sebilangan kecil beranggapan bahawa mereka tidak diberikan keadilan. Contohnya, ada 10 orang pesakit dan seorang doktor. 9 pek darah perlu diberikan kepada setiap pesakit. Jadi, seorang pesakit boleh menerima hanya 1 pek darah. Ini bermakna seorang daripada pesakit tersebut tidak akan dapat pek darah yang diperlukan. Jadi, apa yang dilakukan oleh doktor tersebut adalah betul kerana ia merujuk kepada prosedur pemberian darah. Walaupun ada seorang pesakit yang tidak menerima perkara tersebut, akan tetapi apa yang dilakukan oleh doktor adalah mengikut prinsip keadilan dan saksama. Prinsip kejujuran. Kejujuran bermaksud memiliki kelakuan yang beretika seperti niat, pertuturan dan perbuatan yang selari di antara satu dengan yang lain. Kejujuran juga menunjukkan nilai manusia dalam menghormati diri sendiri dan orang lain. Contohnya, seseorang yang memiliki prinsip kejujuran ialah seseorang yang dipercayai dan boleh diberikan tanggungjawab serta harapan. Berlainan pula dengan seseorang yang tiada prinsip kejujuran. Kebiasaannya akan dipinggirkan dan pihak lain sentiasa bimbang dengan setiap perbuatannya. Seterusnya,
prinsip kebebasan. Kebebasan ini sering dikaitkan dengan etika hak asasi manusia. Semua manusia dianggap sebagai seorang yang bebas, boleh menentukan gaya pemikiran, amalan kehidupan yang difikirkan sesuai dengan dirinya dan tidak terikat dengan gaya pemikiran dan cara hidup orang lain. Kebebasan juga bukanlah bersifat mutlak. Ada juga garis panduan dan undang-undang yang mesti dipatuhinya. Ada 3 contoh prinsip kebebasan yang mengikut garis panduan dan undang-undang yang mesti dipatuhi. Contoh pertama, kebebasan suara. Kebebasan suara tidak boleh sehingga menyentuh sensitiviti kaum, budaya dan agama yang boleh menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat majmuk. Contoh seterusnya, kebebasan berpakaian tidak boleh yang bertentangan dengan etika pakaian atau budaya pakaian sesuatu kaum. Misalnya, memakai tudung kepala tetapi sedang berseluar pendek dan berjalan di halayak ramai. Seterusnya, kebebasan kekayaan. Kebebasan kekayaan tetapi tidak boleh dengan cara menipu dalam perniagaan, mengamalkan rasuah atau terlibat dalam aktiviti haram seperti menjual dadah, judi dan pelbagai kesalahan jenayah yang lain. Hai, saya Hanina Hazlin binti Sapiji. Saya akan menerangkan mengenai penghayatan nilai untuk ilmu etika dan peradaban. Berdasarkan kepada konsep etika dan peradaban yang berbeza, sama ada Barat, China, India dan Arab, serta perbezaan dari segi individu, masyarakat, negara dan sejagat. Terdapat beberapa pengajaran dan nilai yang boleh diperolehi dan dipelajari, iaitu setiap tamadun mempunyai maksud dan interpretasi etika yang tersendiri. Namun demikian, terdapat persamaan di antara semua tamadun tersebut, iaitu etika dijadikan sebagai panduan hidup manusia untuk berkelakuan secara baik dan selaras dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Seterusnya, etika dalam setiap tamadun ini mementingkan tingkah laku dan pemikiran manusia untuk membezakan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk berdasarkan kepada nilai yang diterima oleh masyarakat di sesebuah negara atau tamadun. Selain itu, sebagai individu, etika itu menjadi panduan hidup mereka ketika berada dalam keluarga, organisasi dan masyarakat. Untuk masyarakat pula, etika menjadi panduan kepada masyarakat berkenaan untuk diuruskan secara baik, harmoni, menyantuni setiap pihak dan meraihkan kepelbagaian. Manakala untuk sebuah negara, etika itu menjadi nilai yang harus diamalkan dan dipatuhi selaras dengan undang-undang yang ada dalam negara berkenaan. Untuk sebuah dunia yang sejagat, etika itu adalah nilai yang diterima dan boleh diamalkan merantasi sempadan geopolitik serta mempunyai standard yang boleh menjadi rujukan di peringkat antarabangsa. Untuk nilai yang terakhir, prinsip nilai hidup manusia, prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip keadilan dan saksama, prinsip kejujuran dan prinsip kebebasan ialah prinsip-prinsip asas etika yang seharusnya diamalkan oleh setiap manusia, kerana semua prinsip tersebut adalah prinsip teras yang sangat relevan dalam urusan kehidupan seharian untuk menjadi manusia yang beretika ataupun berakhlak mulia. Seterusnya ialah kesimpulan. Kefahaman mengenai konsep etika berasaskan kepada peradaban utama dunia seperti Barat, India, China dan Arab. Selaras dengan itu, perbandingan mengenai pengertian etika berdasarkan kepada konteks individu, masyarakat, negara dan sejagat membolehkan kita memahami konsep etika dengan lebih jelas, terperinci dan menyeluruh. Seterusnya, pemahaman ini diperkukuhkan lagi dengan adanya perbincangan, huraian dan contoh. Jadi,
prinsip-prinsip asas etika yang diamalkan di seluruh dunia menjadi panduan yang dapat membantu kita melaksanakan tanggung jawab masing-masing secara beretika dan bermoral. Another girl